Pada kali ini saya ingin menguraikan tentang salah satu tolakan daripada cukai pendapatan yang boleh dilakukan oleh para peniaga. Kita sebagai ahli perniagaan memang perlu membayar cukai. Walau bagaimanapun kita sebenarnya boleh menolak cukai yang kita bayar itu melalui beberapa tolakan. Pada kali ini saya ingin menguraikan tentang salah satu tolakan, iaitu yang kita panggil sebagai Industrial Building Allowance ataupun allowance modal bangunan. Di dalam perakaunan terdapat satu perbelanjaan ataupun konsep perbelanjaan yang kita panggil sebagai susut nilai. Apabila kita memberi aset atau harta, aset tersebut mesti disusut nilaikan. Misalnya, jikalau kita membeli mesin itu misalnya mempunyai jangka hayat penggunaan selama 10 tahun, maka kita mesti menolak membahagikan kos mesin atau harta tersebut kepada 10 ataupun dikira sebagai 10%, dan setiap tahun kita akan menolak 10% daripada kos harta ataupun mesin tersebut. Itu di dalam perakaunan. Walau bagaimanapun, di dalam konsep cukai, kita mengikut Akta Cukai Pendapatan, di mana pengiraan susut nilai ataupun kita panggil sebagai allowance modal dalam konsep percukaian. Pengiraan allowance modal ataupun capital allowance adalah berbeza dengan susut nilai di dalam perakaunan. Pada kali ini saya ingin menguraikan tentang Industrial Building Allowance. Industrial Building Allowance ataupun allowance modal bangunan adalah satu bentuk susut nilai di dalam cukai yang dikenakan kepada harta berbentuk bangunan. Misalnya, jikalau kita membeli rumah kedai ataupun ruang pejabat, itu dikira sebagai bangunan. Walau bagaimanapun, di dalam cukai, penolakan daripada jumlah tersebut tidak boleh ditolak secara penuh, hanya boleh ditolak sedikit demi sedikit. Di situlah pengiraan allowance modal bangunan digunakan. Selalunya allowance modal bangunan ataupun Industrial Building Allowance, dipendekkan IBA, dikira dengan cara kos bangunan tersebut dikalikan dengan 3% setiap tahun. Pada tahun pertama pembelian, selalunya kos yang ditolak ialah 10%, ditambah lagi dengan 3% lagi tahunan. Jadi pada tahun pertama selalunya ditolak 13%, maka di tahun-tahun seterusnya ditolak lagi 3%. Walau bagaimanapun, peratusan ini boleh ditukar oleh pihak kerajaan dari semasa ke semasa. Walau bagaimanapun, tidak semua IBA ataupun bangunan boleh ditolak cukai. Terdapat syarat-syarat tertentu. Jikalau anda menjalankan kegiatan sebagai sebuah kilang, maka anda tidak boleh menolak IBA untuk kos ruangan pejabat. Anda boleh menolak IBA untuk gudang penyimpanan barang dan juga kilang, ruangan yang digunakan untuk pemprosesan ataupun kilang. Jikalau anda menjalankan perniagaan misalnya sebagai penyimpan
penyimpan barang ataupun logistik, anda mungkin boleh menolak ruang tersebut kerana ia berkaitan dengan operasi anda. Tetapi jikalau anda menjalankan kegiatan sebagai syarikat trading ataupun kebanyakan perniagaan, anda tidak boleh menolak IBA. Sebab itulah jikalau anda lihat firma ataupun syarikat Cina, mereka syarikat mereka tidak membeli bangunan. Mereka menubuhkan sebuah lagi syarikat yang khususnya untuk memiliki bangunan. Misalnya jikalau dia memiliki sebuah institut pendidikan ataupun institut latihan, perniagaannya ialah perniagaan latihan. Tetapi mungkin sebab dia mempunyai dana, dia tokirnya mahu membeli sebuah bangunan. Tapi syarikat yang menjalankan latihan tersebut tidak membeli bangunan. Dia menubuhkan sebuah lagi syarikat yang dinamakan misalnya Kimpin Properties. Dia ada perkataan properties di belakang syarikat tersebut. Jadi syarikat yang ditubuhkan khas untuk memiliki bangunan ini, dia akan didaftarkan memiliki bangunan. Tetapi syarikat yang selainnya tidak memiliki bangunan. Syarikat yang menjalankan perniagaan biasa ini, dia akan membayar sewa kepada syarikat yang memiliki bangunan tersebut. Di sini terdapat dua faedah cukai yang mereka perolehi. Pertama, syarikat yang menjalankan perniagaan biasa tadi, dia boleh menolak cukai sebanyak 100% untuk sewa yang dibayar tadi. Jadi dia adalah menjimatkan cukai. Dia mendapat tolakan penuh untuk bayaran sewa kepada syarikat bangunan yang satu lagi yang baru ditubuhkan. Manakala syarikat bangunan yang ditubuhkan tadi memungut sewa, itu adalah pendapatan syarikat tersebut. Tetapi syarikat tersebut yang memiliki bangunan, dia boleh menuntut atau menolak IBA ataupun allowance modal bangunan tadi daripada pendapatannya. Jadi pada keadaan biasa, perniagaan biasa tidak boleh menolak allowance untuk bangunan. Tetapi jikalau dia menubuhkan sebuah syarikat khas khusus untuk memiliki bangunan, maka syarikat tersebut boleh membuat tolakan terhadap kos bangunan. Ini adalah satu keadaan yang biasa yang dilakukan oleh orang yang tahu ataupun selalunya syarikat-syarikat dimiliki oleh orang Cina. Mereka biasa lakukan perkara tersebut. Tetapi jika kita melihat syarikat-syarikat besar sekalipun, mereka menubuhkan sebuah lagi syarikat khas untuk memiliki bangunan. Di situ terdapat ada lagi konsep-konsep lain dari segi percukaian. Misalnya real property companies ataupun syarikat hartanah. Dia ada konsep berbeza. Jadi walau bagaimanapun itu tidak akan saya huraikan pada kali ini. Jadi saya ingin terangkan adalah dari segi percukaian sebenarnya adalah lebih baik jika kita tidak membeli hartanah, syarikat kita tidak membeli hartanah ataupun bangunan. Jikalau mahu membeli sekalipun, selalunya kita sepatutnya menubuhkan sebuah lagi entiti lain untuk memiliki bangunan tersebut.